Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Okey, hari ini mari kita baca berita terkini. Respon Hasan Karim, Ahli Parlimen PKR terhadap Dr. Mahathir. Dr. Mahathir cakap, saya tak faham kenapa kerajaan begitu takut sampai tak bagi jumpa. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad membayangkan kerajaan hari ini di sebalik pembatalan sebanyak 4 kali program Sekretariat Proklamasi Orang Melayu. Okey, mari kita baca respon daripada Hasan Karim. Biarlah sejarah yang bercerita. Apabila dia kalah dalam pilihan raya umum tahun 1969 di Parlimen Kota Star Kedah, maka doktor muda itu berubah menjadi Atra Melayu. Beliau menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Beliau menyerang Tunku selepas peristiwa 13 Mei 1969. 53 tahun kemudian, apabila dia kalah di Parlimen Langkawi dalam pilihan raya umum ke-15 pada tahun 2022 sehingga hilang deposit, pemimpin yang telah lanjut usia itu, Dr. Mahathir dah siapa lagi kan? Dengan pencapaian 2 kali jadi Perdana Menteri Malaysia, kini menyerang pula Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Pada tahun 2019, apabila sudah sampai masanya sebagai Perdana Menteri ke-7 untuk menyerah kuasa Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim seperti yang dijanjikan oleh Gabungan Pakatan Harapan, maka tokoh tersebut berdalih-dalih. Tetapi dalam masa yang sama, dia menghimpunkan pemimpin-pemimpin Melayu dari pelbagai pertubuhan dan NGO ke dalam satu pertemuan yang diberi nama Perhimpunan Melayu Bermaruah. Apa Mahathir buat lagi, kita tengok. Kesan dari perhimpunan itu, maka berlakulah episod langkah Sheraton atau syaitan, orang cakap. Kerajaan Pakatan Harapan tumbang selepas itu dengan langkah setan ni. Okey, sekarang tokoh yang telah lanjut berusia ini terus mengasak dan menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apakah dosa Anwar Ibrahim kepadanya? Kita pun tidak mengerti. Okey, apa lagi Hasan Karim tulis? Seperti modus operandi lama yang digunakan pakai, maka isu sentimen Melayu sekali lagi digunakan. Kali ini tokoh tersebut terlibat dalam usaha mengadakan pertemuan yang dipanggil Perhimpunan Proklamasi Melayu. Maaf tuan-tuan, susah nak sebut. Biasalah kita tengok, siapa pun kalau kalah mesti dia akan jual Melayu lah. Okey, seterusnya apa lagi? Setiap kali tokoh ini tersisih dari arus politik negara, dia akan menggunakan kartu atau kad kaum untuk dia kekal relevan. Nasihat saya kepadanya, Tuan Mahathir lah ni, Hasan Karim kata, usahlah bermain api, nanti terbakar negara sendiri. Cukuplah, yalah. Duk mainkan perkauman ni, kita dah hidup aman damai, cukup lah. Okey, apa lagi Hasan tulis? Bagi saya, tidak ada salahnya untuk tokoh berusia ini berbincang dengan penyokong-penyokongnya berkenaan isu nasib orang Melayu sekarang dan akan datang. Berikan kepadanya dewan untuk perhimpunan itu. Boleh diadakan bagi mereka berbincang secara aman dan selesa. Tetapi, saya ingin bertanya kepadanya. Dia telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Kali pertama, apa yang telah buat untuk orang Melayu biasa, kecuali kapitalis kroni anak pinak dan para sahabat sendiri. Yalah, kalau kita tengok Mahathir ni merintah, kroni-kroni lah yang banyak. Kaya dengan anak-anak dia kalau yang kita tengok kan. Anak-anak Mahathir semua kaya-kaya lah. Okey, seterusnya kita baca lagi. Sekali lagi pada tahun 2018, dia telah diberi peluang menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan. Kenapa tidak dibuat segala dasar dan program untuk membela nasib orang Melayu? Kenapa sekarang hendak bercakap membela nasib orang Melayu? Sedang peluang telah diberi dengan meluas hingga lebih 2 dekad kepadanya sebagai Perdana Menteri. Bila kita nampak siapa pun kalah, memang dia orang akan jual orang Melayu. Okey, Hasan Karim tulis lagi.
Anwar Ibrahim baru 4 bulan jadi Perdana Menteri. Mana kepentingan orang Melayu yang telah digadai oleh Anwar? Jawapannya tiada. Mana hak-hak orang Melayu di dalam Perlembagaan Persekutuan telah dikompromi oleh Anwar Ibrahim? Juga jawapannya tiada. Kedudukan bahasa Melayu terjamin. Kedudukan Islam terjamin. Kedudukan Raja-Raja Melayu terjamin. Anwar Ibrahim menegaskan perkara ini berkali-kali sama ada di dalam parlimen dan di luar parlimen. Telinga ini mendengar, diri ini menjadi saksi komitmen Anwar Ibrahim menjaga kepentingan orang Melayu. Bezanya, sebagai seorang pemimpin negara berbilang bangsa dan agama, Anwar tak tegas menjaga kepentingan dan hak-hak kaum lain dan agama lain seperti dijamin oleh undang-undang negara dan Perlembagaan Persekutuan. Jadi, apa salah Anwar Ibrahim sehingga dia hendak ditumbangkan secara tidak sah sekarang? Di luar proses pilihan raya. Ini bukan demokrasi. Ini satu gerombolan politik songsang. Maka, ada sangat wajar nasihat saya diberikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan akan bertindak tegas terhadap sesiapa jua yang secara tidak bertanggungjawab cuba membakar sentimen kaum dan agama sehingga menimbulkan ketegangan dan ancaman terhadap ketenteraman awam serta keselamatan negara. Seperti yang sudah heboh sebelum ni yang kita baca kan, Tun Mahathir telah buat pertemuan dengan Haji Adi. Biasalah, dia orang ni kau nak kita tengok apa saja dia orang cuba tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Okey. Apa lagi Hasan Karim tulis? Demi keselamatan Malaysia, saya menyokong ketegasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu. Hanya satu, saya berharap Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri keempat Mahathir Mohamad pada tahun 1988 apabila berhadapan dengan gugatan dan cabaran terhadap kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang dipimpinnya. Mahathir telah menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dalam Operasi Lalang pada tahun 1988 itu dengan menahan tanpa bicara lebih 100 orang pemimpin parti politik, pertubuhan NGO dan aktivis masyarakat. Satu titik hitam dalam sejarah demokrasi Malaysia. Saya berharap dengan kebijaksanaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau dapat mencari segala ikhtiar alternatif untuk mententeramkan suhu sentimen kaum dan agama yang panas sekarang ini. Elakkanlah kerajaan Malaysia Madani pimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang ini dari menggunakan akta-akta Dokranian seperti Akta Susma untuk menangani tentangan dan cabaran dari pihak lawan. Sebagai alternatif, gunakanlah pendekatan yang lebih berhemah, berdiplomasi, berunding dan berlibat urus dengan pemimpin-pemimpin parti-parti bakal yang dan pertubuhan-pertubuhan sivil seperti NGO yang kini menentang secara terbuka terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Gunakanlah kaedah perundingan, bukannya perang. Sekian, Hasan Abdul Karim. Bagi pandangan saya pula, kalau nampak melampau sangat, Anwar perlu menggunakan Akta Susma untuk menahan mereka yang cuba menggugat kerajaan perpaduan ini. Kerana kita lihat contoh PN, dia orang buat projek Jana Wibawa kononnya nak membantu kontraktor Bumi Putra. Last kali bak kata Anwar Ibrahim, kontraktor Cina telah dibumi puterakan. Sekali lagi Melayu dijual. Dan Tun Mahathir ni bila dia kalah, kita tengok. Dia cuba pula berbaik semua dengan PN apa semua untuk menjatuhkan kerajaan Rohingya. So, nampaknya kalau Tun Mahathir dia tak suka dekat seseorang tu, dia akan cuba jatuhkan. Kita sama-sama mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari dijatuhkan oleh mereka yang sakit hati apabila hilang kuasa ini. Okey, sekian. Sama-sama tuan-tuan support channel Hang Duk Mana ini. Tolong subscribe dan like dan komen sekali. Assalamualaikum.